Boleh, tetapi sebenarnya tidak digalakkan sebab kalau tak jatuhkan hukuman bermakna ianya akan menyebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan. Okey, sekejap kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan. Sekejap ya. Akan menyambung pembelajaran kita, dan kalau kita lihat peranan pemerintah dan rakyat, iaitu peranan golongan pemerintah. Kalau kita lihat iaitu pertama peranan sultan, diberikan kepada peranan sultan dan peranan pembesar, seperti peranan sultan menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda dan wujudkan perpaduan. Dan kalau peranan pembesar lebih kepada memelihara keamanan dan kebajikan rakyat, serta menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Dan mengutip hasil melalui sistem serah, dan juga membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. So ada dua, sistem serah dan sistem kerah. Ya. Dan peranan rakyat, rakyat perlu tunjukkan taat setia kepada pemerintah. Mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Apa itu tulah? Kecelakaan yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan atau titah raja. Jadi itulah dia antara peranan golongan pemerintah dan golongan rakyat. So itu yang berkaitan dengan bab 1, iaitu warisan negara bangsa. Baik. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita pergi kepada bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tanya tak? Cikgu. Ya. So dekat buku tu tulis dekat bendahara sebagai pemangku sultan. Ya, betul. Maksudnya kalau sultan tu tak ada, bendahara akan menjadi ketua, betul tak cikgu? Betul. Tanggungjawab pemerintah. Betul. Soalnya sekarang jika bendahara pun tak ada, di antara 3 pembesar itu Laksmana, penghulu bendahara serta Temenggung, mana satu yang akan gantikan tempat bendahara, macam dia akan memerintah sehingga bendahara kembali? Temenggung. The next dia ialah Temenggung. Sebab itu memang daripada sudut kewibawaan kuasa, selepas sultan bendahara, dan selepas bendahara Temenggung. So itu daripada sudut kita kata sebagai besarnya kuasa. So nombor 1 sultan, nombor 2 bendahara, nombor 3 Temenggung, nombor 4 penghulu bendahari, dan nombor 5 barulah Laksmana. So dia memang ikut susunan macam tu. Jadi itu yang kalau kita lihat, ada sesetengah bendahara itu dia memang bila tak ada, so Temenggung akan menggantikannya lah. Memang ada. Alright. So kita nak lihat bab yang kedua, iaitu kebangkitan nasionalisme, di mana bab ini ramai yang mengakui bahawa bab ni, cikgu, ya Allah tolonglah cikgu, bab ni luasnya cikgu. Okey, baik. Baik, dia begini sebenarnya. Korang tengok bab 2 kebangkitan nasional. Saya stres bab ni. Faham Farisha? Faham? Memang faham. Okey. Baik, bab ini dimulakan dengan nasionalisme. Iaitu apakah maksud nasionalisme? Iaitu perasaan cinta akan yang mendalam terhadap bangsa dan juga negara. So itu nasionalisme, dan juga ianya bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Baik. Salah satu yang biasanya menyebabkan pelajar stres adalah yang ini, iaitu pendapat tokoh tentang maksud nasionalisme. Baik, melalui nota ini kalau kita lihat, Hans Kohn menyatakan bahawa nasionalisme ialah satu gerakan yang letakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. So kita boleh buat begini, dan kita boleh buat begini, dan kita boleh buat begini. So itulah kata kunci bagi Hans Kohn, iaitu gerakan kesetiaan seseorang hanya
kepada negara atau bangsanya. Baik. Kemudian untuk Profesor William R. Roth, kita ambil nama dia saja, William R. Roth. Nasionalisme timbul akibat daripada kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. So, kita boleh lihat di sini, kita boleh kaitkan kata kunci kebimbangan masyarakat, sekularisme, imperialisme yang melanda tanah Melayu itu daripada William R. Roth. William R. Roth. Iaitu kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme. Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar pula dia kata nasionalisme ialah baik, bagus soalan. Sekular tu maksudnya apa cikgu? Bagus. Cikgu tunggu-tunggu ada juga yang bertanya. Ingatkan tak ada orang bertanya. Okey, baik. Sekularisme tu maksudnya apa cikgu? Baik. Begini. Okey. So, apa itu sekularisme? Sekularisme adalah satu ideologi yang yang memisahkan urusan urusan negara ataupun urusan harian ataupun urusan dunia dengan agama. Inilah dia ideologi. Yang memisahkan urusan dunia dengan agama. Iaitu dia berasal daripada perkataan sekular. Pemikiran sekular iaitu pemikiran yang tidak mengaitkan agama dalam semua urusan. So itu ideologi sekularisme. Memisahkan urusan dunia dengan agama. So pentadbiran tidak masukkan agama, perniagaan tidak ada urusan agama dalam tu. So itu pemikiran sekularisme. Manakala satu lagi iaitu imperialisme. Imperialisme tu sebenarnya adalah bermaksud iaitu satu ideologi imperialisme. Silap. Imperialisme. Ideologi yang yang meluaskan kuasa dan pengaruh dengan menjajah negara lain atau menjajah wilayah lain untuk kepentingan tertentu. So inilah dia imperialisme. Ideologi yang meluaskan kuasa dan pengaruh dengan menjajah wilayah lain untuk kepentingan tertentu. So itu imperialisme. Walaupun British tidak boleh mencampuri urusan agama dan adat, namun pemikiran sekularisme ni sebenarnya. Sekularisme adalah satu pemikiran yang mana yang mana kalau kita lihat pemikiran ini dia dikaitkan secara tidak langsung. Sebagai contoh sebagai contoh, kita tak perlu pergi jauh-jauh lah. Dalam pendidikan mungkin ada orang kata apa tahu, kita kena berusaha betul-betul, kita kena belajar betul-betul untuk dapat A. Kita kena belajar betul-betul untuk kita kena buat praktis yang banyak untuk memahami topik-topik dan kita boleh menjawab soalan dan peperiksaan. Kemudian kita tengok ada orang buat qiyamul lail, ada orang solat sunat dulu sebelum study apa semua kan. So ada pemikiran, ada yang kata apa? Benda tu tak perlulah. Benda tu tak perlu. Tak ada kaitan pun sebenarnya solatnya apa semua dengan kita punya ni keputusan. Kita kena berusaha, banyakkan latihan. So tak perlu solat. Itu adalah pemikiran sekular. Itu sekecil-kecil pemikiran sekular. Iaitu memisahkan agama daripada kehidupan seharian. Itu dalam pendidikan. Belum yang lain-lain lagi.
Nampak tak? Contoh macam pentadbiran. Tak apa, rasuah ni ambil je sikit. Tak apa. Kan. Kalau rasuah ni tak apa, ambil. Kan. Tak baik. Tak apa, duit ni kan kau boleh buat pergi haji. Boleh buat pergi umrah apa semua untuk kebaikan. Nampak tak? Okay. Dia cuba pisahkan idea agama untuk kehidupan. Itu dipanggil sekularisme. Okay. So dia bukan semestinya daripada sebab British, tapi British memberikan amalan itu kepada orang-orang tempatan dan orang tempatan ramai yang terikut. Itu masalahnya. Baik. So kita teruskan lagi. Okay. So kalau kita lihat, Dato' Onn Jaafar kata, iaitu nasionalisme iaitu berkait rapat dengan menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri sendiri di atas tapak kaki sendiri. So itu Dato' Onn Jaafar. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Burhanuddin Al-Helmi kata bahawa nasionalisme ialah perjuangan menentang penjajahan perlu ada persatuan dan perpaduan yang kuat. Persatuan dan perpaduan yang kuat. Tenaga yang menentang penjajahan digunakan untuk mencapai kemerdekaan. So, kita kaitkan perjuangan perlu ada persatuan dan perpaduan yang kuat. So, itu Dr. Burhanuddin Helmi. The keywords dia. R. Sundaralingam. Dia kata bahawa nasionalisme merupakan satu fenomena sejagat. Maknanya satu keadaan yang dialami seluruh dunia. Yang mana perkara ini mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya. So kita boleh kaitkan dengan R. Sundaralingam, fenomena sejagat dan mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Kemudian Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Dia kata tentang nasionalisme ni sebenarnya di tanah Melayu ni telah ada sejak zaman Kesultanan Melaka, iaitu daripada kesetiaan kepada raja, dan ini adalah merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Dan orang Melayu berpegang pada fahaman kebangsaan bersifat ketanah Melayuan. So itu daripada Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Kesetiaan pada raja dan bersifat ketanah Melayuan. Dan satu lagi iaitu daripada Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Khoo Kay Kim kata, nasionalisme merujuk pada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. So ini yang dikatakan oleh Profesor Khoo Kay Kim. Maksudnya di sini, untuk pendapat tokoh, kamu kena ingat keywords dia. Contoh, Hans Kohn, gerakan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Profesor William R. Roth, kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme. Dato' Onn Jaafar, nasionalisme iaitu berkaitan dengan menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat. Dr. Burhanuddin Al-Helmi, iaitu dia kata nasionalisme perlu ada persatuan dan perpaduan yang kuat dari segala tenaga yang menentang penjajahan. Sundaralingam kata nasionalisme ialah satu fenomena sejagat, fenomena seluruh dunia, mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia untuk menubuhkan negaranya sendiri. Datuk Zainal Abidin Wahid, so dia kata nasionalisme sudah ada sejak zaman dahulu lagi, iaitu merujuk kepada kesetiaan kepada raja. Dan Khoo Kay Kim kata, nasionalisme bermaksud perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. So ingat nama tokoh, ingat keywords dia. Baik, kita pergi kepada 2.2. Bermulalah kamu punya kesukaran dalam bab 2 ni. Betul? Baik. Dia sebenarnya begini. Kalau kamu lihat, tengok tajuk dulu ya. Perkembangan idea nasionalisme yang pertama iaitu di Barat. Kemudian kita teruskan dengan
Seterusnya 2.3 perkembangan nasionalisme di Asia. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Kemudian kita lihat seterusnya iaitu perkembangan nasionalisme di negara kita. Di negara kita. Dan juga kemudian 2.6 barulah cerita tentang apakah faktor kemunculan gerakan nasionalisme ni. Apakah faktor dia? Dan kemudian perkembangan nasionalisme, maknanya apa yang berlaku kepada nasionalisme di tanah Melayu ni. So dan kalau kita lihat seterusnya iaitu berkait rapat dengan ini persatuan-persatuan dan kesan perkembangan nasionalisme. Kesan perkembangan nasionalisme dari sudut politik, kemudian dari sudut ekonomi, dan juga daripada sudut sosial. So sebenarnya bab ni tak luas pun, tapi detail. Tak luas tapi dia terperinci. Itu terperinci tu yang menyebabkan kamu sukar tu sebenarnya. Baik. Kita tengok yang first 2.2 sampai 2.4 2.2 sampai 2.5. 2.5. Kita tengok kalau kita lihat idea nasionalisme mula-mula di barat. Dia seolah-olah macam apa tahu? Dia seolah-olah macam ni. Cikgu clearkan dia seolah-olah begini. So idea di barat dulu. So idea nasionalisme barat. Barat. Kemudian disusuli pula dengan idea nasionalisme di Asia. So ini idea nasionalisme. Idea nasionalisme di Asia. Kemudian dibuat pula satu lagi iaitu idea nasionalisme di mana? Di sini. Iaitu di mana? Di Asia Tenggara. Idea nasionalisme di Asia Tenggara. Dan seterusnya satu lagi iaitu kalau kita lihat di sini. Kita buat kat sini. Dan kita singkatkan sikit. Baik. So ini di mana? Itu idea nasionalisme. Nasionalisme di mana? Nasionalisme di tanah Melayu ataupun di negara kita. Di negara kita. Perasan tak korang? Inilah dia sebenarnya susunan idea nasionalisme di barat, Asia dan juga Asia Tenggara serta di negara kita. Korang perasan tak? Contoh, kalau di barat, dia merujuk kepada revolusi keagungan di mana? Revolusi di England, cikgu pakai ni negara England, kemudian juga seterusnya di Amerika, Amerika, dan satu lagi iaitu di Perancis. Perancis. Baik, idea nasionalisme di Asia pula merangkumi kawasan di mana? Iaitu Timur Tengah ataupun juga di Mesir. Kemudian seterusnya iaitu di mana? Iaitu idea nasionalisme di India. Kemudian idea nasionalisme di mana lagi? Iaitu di China. Di China. So itu idea nasionalisme. 3 saja ke? Timur Tengah, Mesir, India dan juga China. Betul, 3 saja. Jepun. Jepun. Betul, Jepun. Dan satu lagi di Jepun. Yes, betul. Baik, daripada sini kalau korang perasan, di bawah idea nasionalisme seterusnya iaitu di negara-negara seperti mula-mula di Filipina.
Filipina bukan kat sini, dekat sini. Okey. Kemudian di Thailand. Okey, Thailand. Kemudian di atas Thailand ada Kemboja. Ataupun Indochina. Ya, sorry, Indochina. Okey, Indochina kat atas ni. Okey, Indochina, Thailand, Filipina. Di bawah ni ada apa? Indonesia. Indonesia. So 4 negara ya. Indochina, Thailand, Filipina, Indonesia. Ada satu lagi, Burma. Burma. So Burma kat mana? Bukan kat sini, Burma kat sini. Burma. Okey, Vietnam. Vietnam tu Indochina. Vietnam, Laos, Kemboja itu adalah Indochina. Itu adalah Indochina, Indochina. Yeah. So kita ada Thailand, Burma, Filipina, Indonesia dan Indochina. So bermakna, korang perasan tak? Macam inilah susunan dia. Bermakna susunan dia mengikut peta dunia sebenarnya. Mengikut peta dunia. Okey. Mula-mula di barat. Okey, di barat. Kemudian di Asia. Kemudian di Asia Tenggara. Dan juga seterusnya di negara kita. Korang perasan tak? Dia susun ikut bab. Dia susun ikut peta. Peta dunia. Korang tak perasan ya? Ini kan kedudukan peta dunia. Perasan tak? Baru perasan kan? Dia susun ikut peta dunia sebenarnya. Ya. So dia susun ikut England, Perancis, Amerika belah barat. Kemudian Asia, Timur Tengah, Mesir, India. Dia ikut peta dunia sebenarnya. Okey. Mesir, India, China dan juga Jepun. Kemudian Asia Tenggara iaitu di Indochina, Thailand, Burma, Indonesia di bawah dan Filipina, dan lebih kecil lagi iaitu nation semadi negara kita. So dia dah susun ikut lokasi sebenarnya. Dia dah susun ikut lokasi. Jadi kamu bila dapat idea, rough idea tentang rangka bab ini, baru kamu akan baru tahu susunan dia. Daripada susunan dia, mungkin kamu akan kata, cikgu, daripada susunan ni apa yang saya boleh ingat? Tak susah pun sebenarnya. Kalau contoh di England, kamu boleh terus kaitkan dengan revolusi keagungan. Revolusi keagungan. Revolusi keagungan. Kalau Amerika, iaitu kita tahu tentang revolusi kemerdekaan Amerika. Amerika. Sebenarnya, ramai yang bimbang tentang tahun tu. Dalam sejarah, sebenarnya tahun tu penting. Tapi tak sepenting rangka bab dan tak sepenting pemahaman kamu terhadap flow cerita. Flow cerita. Maknanya susunan cerita. Sebab itu kalau cikgu kenapa cikgu susun macam ni? Kerana cikgu tahu semasa 2.2 di sini. 2.3 dia pergi ke sini. So 2.3. 2.4 dia pergi ke Asia Tenggara. 2.4. Dan 2.5 dia pergi ke negara kita. 2.5. So daripada sini kita tahu flow dia. Flow jalan cerita dia. So tahun tu kemudian. Cikgu tak kata dia tak penting, tapi fahami perkara-perkara ini dulu, baru kita semak pasal tahun. Contoh macam revolusi kemerdekaan pada tahun 1776. Kan? 1776. So boleh, kalau nak ingat. Kalau tak ingat pun tak apa, tak ada masalah. Dan satu lagi iaitu revolusi Perancis. Baik. Kalau cikgu lah, apa yang cikgu buat dengan perkataan-perkataan revolusi keagungan semua ni? Cikgu akan buat terus nota-nota ringkas kecil. Contohnya revolusi keagungan. Tentang siapa? Tentang Raja George. George yang telah mengabaikan kita kata parlimen. Parlimen dalam membuat keputusan pentadbiran. Kemudian kita tahu bahawa Mary II, Mary II, bersama suaminya
okey, plus suaminya, okey, iaitu King of Orange, King of Orange telah pun dinaikkan, okey, ataupun ditabal sebagai raja, Raja England yang baru. Okey. Jadi kita tahu bahawa Raja George mengabaikan parlimen ini, jadi Raja George mendapat penentangan. So Raja George ditentang. Okey, dan kemudian Raja George. Raja George ke Raja James? Sorry. Raja James. Okey. George tu yang mana? Oh, itu George tu Penang. Sorry. George tu Penang. Georgetown. Almaklumlah baru mengajar subjek baru buat revision form 3 tadi. So berkaitan dengan Pulau Pinang. Sorry. Confusing. Okey, Raja James ditentang, okey, dan lalu melarikan diri ke Perancis. So Mary II dan suaminya ditabah sebagai Raja England, dan Revolusi Keagungan telah menaikkan tentang kepentingan parlimen. So kamu kena ingat dia punya poin-poin dia kat situ. Flow dia dan poin-poin dia. So selepas tu 24, 2.5 kenapa? Kita akan cerita 2.5 ini. Okey, 2.5 nationalism kan. 2.6 kita akan belajar tentang faktor. Faktor kebangkitan nasionalisme. Okey. So faktor kebangkitan dia, kenapa munculnya nasionalisme. Dan 27 dan poin 28. Yang penting kat sini, paling penting ialah kamu ingat flow dia. Ingat flow, ingat susun atur bab ini. Contoh, yang ini. Okey, Revolusi Keagungan 1688. Okey, kemudian Revolusi Amerika 1776 menuntut kemerdekaan. Yang ini menentang Raja England. Baik. Kemudian satu lagi Revolusi Perancis menentang raja. Okey. Dan idea nasionalisme ini diperjuangkan oleh Jean-Jacques Rousseau ni dan Voltaire, itu di barat. Kemudian 2.3 iaitu perkembangan nasionalisme di Asia, first di India. Baik, kalau di India, mungkin kamu kata, cikgu, yang India ni banyak, cikgu, saya tak faham, cikgu. Baik, take note tentang nama-nama tu. Pertama sekali, Dahagi India. Okey, itu berkaitan dengan kebangkitan rakyat tempatan. Kemudian Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Baik, ini adalah pertubuhan yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Okey. Kemudian kita tahu golongan intelektual menubuhkan parti politik seperti INC dan Liga Muslim ditubuhkan. Okey. Dan kemudian ada gerakan bersifat keras yang diketuai oleh Bal Gangadhar Tilak dan juga Bipin Chandrapal. Okey. So begitu. Kemudian INC tidak bekerjasama dengan British. INC diterajui oleh Mahatma Gandhi yang menjanjikan satyagraha sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Dan selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim bentuk jawatankuasa khas untuk merangka rancangan pembahagian India, iaitu negara India dan Pakistan. Baik, seterusnya Pakistan, negara yang merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah jadi Governor General, dan India ikhtiar kemerdekaan dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri. Baik, macam mana nak ingat, cikgu? Baik, ingat India menuntut kemerdekaan. India bermula dengan Dahagi India, kemudian Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Macam tu. Kemudian INC dan Liga Muslim, serta diteruskan lagi dengan Bal Gangadhar dan Bipin Chandrapal. Kemudian yang terakhir barulah pergi ke Mahatma Gandhi. Imagine kalau katakan Cikgu Padam, semua perkataan-perkataan itu, tinggalkan perkataan yang cikgu bulatkan itu, maka kamu telah memperoleh satu peta minda. Betul tak? Betul tak? Kalau cikgu padam semua perkataan-perkataan lain, tinggalkan perkataan yang dalam bulat-bulatan tu,
akan membentuk peta minda, betul? Kan? Jadi, peta minda itu adalah a picture of words yang kamu boleh ingat. Itu cara dia sebenarnya. Jadi kamu ingat, oh India, okey, Dahagi India, okey, Brahmo Samaj, Arya Samaj, Liga Muslim, INC, Bipin Chandrapal, Mahatma Gandhi. Tapi mungkin kamu akan tanya, cikgu, apa yang saya akan ingat tentang dia orang semua ni? Baik, di situ penafsiran kamu. Kamu kena berani tafsirkan sendiri. Contoh, Dahagi India. Apa itu Dahagi India, cikgu? Dahagi India tu mula-mula kebangkitan terawal, kebangkitan rakyat tempatan paling awal. Kemudian Brahmo Samaj dan juga Arya Samaj. Kamu just buat ayat sendiri. Okey, dia orang ni sebenarnya pertubuhan yang nak menimbulkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Buat ayat sendiri. Ayat sendiri itu menunjukkan bahawa kamu faham apa yang kamu belajar. Jangan kamu hafal ayat satu-satu. Hafal ini sebenarnya tak membantu. Tetapi kebolehan kamu untuk keluarkan balik apa yang kamu faham. Itu baru betul-betul faham. Dengan cara kamu sendiri. Dengan cara kamu sendiri. Itu cara dia. Baik. Contoh. Silakan, Farisha. Ya, Bill of Rights ditulis oleh John Locke. Betul. Bill of Rights ditulis oleh John Locke. Yes, betul. Okey. Okey, begitu juga nationalism di China. Okey, kamu boleh buat teknik yang macam tadi tu. Okey, dan juga yang ini, okey. Uthmaniyah dan juga Mesir. Gerakan Islah, gerakan Pan-Islamism. Okey. Tapi cikgu rasalah. Okey, korang mesti seronok dapat nota ni. Korang mesti seronok dapat nota ni. Dah lah color. Lepas tu, okey. Ya, okey. Ada perkataan-perkataan yang telah dia bold kat situ. Okey. Dan juga tentang kesedaran nasionalisme di negara kita. Ada yang dalam bentuk kotak, ada yang dah bentuk yang ini. Sebenarnya kalau kamu dapat nota ni, okey, ingat kan cikgu selalu buat macam tadi kan, iaitu faktor kemunculan gerakan nasionalisme kamu kaitkan peranan agama, kemudian penulisan kreatif, kemudian media cetak, kamu relatekan dia, sistem pendidikan, macam tu. Okey. So bulat-bulatkan dia begitu. Kemudian juga kemunculan golongan intelektual dan juga pengaruh luar dan serantau. So sambungkan lagi. Sambungkan lagi ke sini, sambungkan lagi ke sini. So kamu akan nampak bahawa okey. Oh, ini je. Okey. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme, peranan agama, penulisan kreatif, media cetak, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual dan juga pengaruh luar dan serantau. Begitu juga yang lain ni. Baik. Bab 1 dengan bab 2 punya nota ni kau anak ke? Bab 1 memang kau anak. Bab 2 tadi ni? Bab 2 ni okey. Nak juga? Cikgu, bab 2 lagi penting mana bab 1. Okey. Wah, korang ni kan. Korang ni dah bagi betis, nak bulu betis. Peribahasa lain macam. Okey. Tak apa. Semua cikgu ada saya nak. Okey. Wow. Okey. Baik, boleh.